Salam sejahtera. Membantu warga emas yang mengalami demensia kekal aktif dan mempertingkatkan kesejahteraan mental mereka menerusi kerja-kerja sukarela. Itulah yang cuba dilakukan sebuah program perintis yang dikelolakan Agensi Perkhidmatan Sosial EWA dan Yayasan Lien. EWA merancang untuk meluaskan lagi program itu dengan bekerjasama sehingga 30 pertubuhan menjelang 2024. Beginilah girangnya kanak-kanak ini menyambut kedatangan Uncle Hashim. Are there any fireflies above? Encik Hashim ke sini sekali seminggu untuk membaca buku cerita bersama anak-anak di Pusat Jagaan Kanak-kanak Jamiah di Ang Mo Kio ini. Beliau sebenarnya mempunyai penyakit demensia tahap sederhana dan sesi bercerita ini adalah salah satu cara untuk membantunya kekal aktif dan melengahkan perkembangan tahap penyakit demensianya. Bapa kepada 5 orang anak dan 2 cucu ini didiagnos penyakit demensia pada 7 tahun lalu dan mengikuti aktiviti harian di Pusat Jagaan Siang Hari Demensia Kelolaan Persatuan Kebajikan Wanita Asia EWA. Bekas warden penjara ini dalam kalangan 16 warga emas yang mempunyai demensia tahap ringan hingga sederhana yang dipilih menjadi sukarelawan di bawah satu program perintis kelolaan EWA dan Yayasan Dien yang dimulakan tahun lalu. We do look at a senior's ability to socialize because a lot of these activities out there, volunteering, they really need to front face with different community partners and the public. Second of all, of course, their communication, they will have to be able to communicate coherently with others. And of course, lastly, their cognitive function and physical function. Menurut pemerhatian Cik Chua juga, perubahan ketara dapat dilihat dalam diri Encik Hashim setelah mengikuti program ini. Some of the benefits that we've observed in the centre would be that usually he would sometimes be dozing off quite a bit and not as alert. We actually realised that his mood improved, he's more happy. Buat masa ini, hanya 3 pertubuhan yang turut serta iaitu Pusat Jagaan Kanak-kanak Jamiah, Sekolah Rendah Ilyas Park di Pasir Ris dan Kuil Sri Dharma Muneeswaran di Serangoon North. Bagi Pusat Jagaan Kanak-kanak Jamiah, program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pesakit demensia tetapi juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Cikgu akan mengingatkan mereka tentang adab ketika sesi ini sedang dijalankan dan juga the rules that they have to follow, seperti kalau mahu menanya soalan atau memberi jawapan harus angkat tangan. So dari program ini sebab kita mengeksposkan mereka dengan orang lebih tua, at the same time encourage them to be to love their family, to love their atuk nenek lebih. EWA menyasarkan untuk menambah bilangan pertubuhan yang menyertai program ini kepada 30 menjelang Mac 2024. Lebih 30 pekerja pertengahan kerjaya dilengkapi dengan keupayaan bagi pekerjaan dalam ekonomi hijau sejak satu program menimba semula kemahiran dilancarkan awal tahun ini. Pakar-pakar memuji langkah meluaskan tenaga kerja seperti itu, namun memberi amaran mungkin tiada pekerjaan sesuai bagi pekerja sedemikian kecuali perniagaan kecil turut menyertai gerakan mampan. Antara yang menceburi sektor hijau termasuklah Encik Loh Heng Wo, 60 tahun. Setelah 90 kali permohonan kerjanya ditolak, Encik Loh memutuskan untuk meningkatkan kemahirannya pada Ogos lalu. Beliau memilih untuk meningkatkan kemahiran dan cuba pertanian bertingkat. Kursus yang beliau ambil dikendalikan di bawah program penukaran kerjaya CCP. CCP berhasrat menghasilkan 300 pekerja dalam sektor hijau menjelang hujung tahun depan. Bagaimanapun, pakar-pakar sumber manusia menyatakan dengan lebih ramai mendapatkan kemahiran sedemikian, lebih banyak syarikat juga perlu menawarkan pekerjaan hijau. 99% perniagaan di Singapura adalah perusahaan kecil dan sederhana SME. Tapi pihak SME masih kurang menjadikan kemampanan sebagai suatu keutamaan kerana kekurangan sumber dan pendanaan. Jumlah pasangan yang berpusu-pusu untuk berkahwin telah menyebabkan permintaan bagi tempahan di Dewan Hotel melonjak sejak pertengahan tahun ini apabila sekatan sosial dilonggarkan. Para bakal mempelai boleh menjangkakan kos lebih tinggi tahun depan sedang industri perhotelan berdepan dengan cabaran kos buruh serta inflasi yang meningkat.
Jumlah pasangan yang ingin majlis perkahwinan di hotel semakin bertambah. Sebilangan hotel menyaksikan permintaan naik sekurang-kurangnya 30 hingga 50% sejak sekatan COVID-19 dilonggarkan. Terdapat juga trend pasangan memilih untuk mengadakan majlis lebih kecil, khususnya pasangan muda yang ingin berjimat. Namun industri perhotelan berdepan dengan cabaran seperti kekurangan tenaga manusia. Malah mengadakan majlis kecil-kecilan juga menjadi suatu cabaran. Sektor berkenaan juga sukar menarik bakat baru untuk menyertai industri perkhidmatan. Selain itu, kos juga bakal bertambah sehingga 10% untuk menangani harga bahan dan tenaganya meningkat. Meski kos lebih tinggi, permintaan bagi majlis perkahwinan di hotel kekal teguh. Hotel One Farrer menyatakan kebanyakan hujung minggu tahun depan sudah hampir 70% ditempa. Hotel-hotel lain juga sudah menerima pertanyaan bagi khidmat majlis perkahwinan untuk tahun 2024. Seorang lelaki Singapura yang sebelum ini dikaitkan dengan percubaan untuk membeli klub Liga Perdana Inggeris EPL Newcastle United sudah diberkas. Nelson Loh yang merupakan bekas pengarah Novena Global Healthcare Group NGHG diberkas bersama seorang lagi bekas pekerja NGHG Michael Wong. Kedua-duanya dikehendaki polis sejak 2 tahun lalu dan didakwa atas 2 tuduhan melakukan kesalahan memalsukan dokumen sekembalinya mereka dari China. Loh dan Wong dituduh memalsukan tanda tangan bagi beberapa penyata keuangan NGHG. Mereka dipercayai melakukan demikian untuk mendapatkan pinjaman wang $18 juta. Laporan dibuat terhadap Loh dan Wong selepas mereka meninggalkan Singapura pada awal September 2020. Menurut polis tempatan, kedua-duanya kembali ke Singapura pada Sabtu lalu hasil kerjasama dan bantuan rakan sejawatan mereka di China. Jika sabit kesalahan, Loh dan Wong boleh dipenjara sehingga 10 tahun dan juga didenda.